Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya. Jika audio jelas macam biasa, tolong maklumkan di ruang komen. Share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin ya. So, pukul 2.30 atau 2 lebih pagi ni, saya akan buat satu live khas untuk menjelaskan isu belanjawan, di mana saya akan beri cadangan-cadangan lanjut. Ya, awak jangan harapkan sesi kutuk kerajaan dari saya ya. Ini sebab saya dah berulang kali beritahu belanjawan dalam fasa cadangan. So jika kita ada cadangan balas, kita beri. Sementara itu, untuk menunggu penjelasan saya, anda boleh scroll ke bawah dan rujuk ulasan saya berhubung belanjawan 2025. Tajuk dia belanjawan 2025, masalah sebenar rakyat dan sebagainya. Awak baca, awak boleh tahulah. Jika dua lebih tak sempat, maka awal pagi saya akan buat ya. So bagi mereka yang bangun awal pagi, mungkin pukul 8 saya akan buat. Okey, so tengoklah mana satu time yang saya buat ya, 2 lebih atau awal pagi. Baik, ini live ini untuk menjawab satu soalan mudah. Ada orang bertanya saya, okey, saya kritik pembangkang dan sebagainya, mengapa perjuangan pembangkang gagal? Okey, saya tak mau masuk panjang lebar sebab awak yang bertanya nampaknya dah dengar apa yang saya jelaskan selama ni. So awak tahulah pendirian saya berhubung banyak perkara. Saya cuma rumuskan ya. Okey, untuk melihat perjuangan pembangkang mengapa gagal, dan memang gagal ya, awak perlu lihat persekitaran pembangkang. Now, bila saya kata persekitaran pembangkang atau keluarga besar pembangkang, definisi saya begini ya, mereka yang membangkang tidak semestinya dari sudut Dewan Rakyat. Ramai selalu lihat dari sudut pentadbiran. Jadi orang duduk dalam pentadbiran ataupun kerajaan ataupun menyebelahi kerajaan, mereka dikenali sebagai blok kerajaan. Dan ahli-ahli parlimen, orang fokus ke ahli parlimen yang duduk di luar blok kerajaan, mereka panggil pembangkang. Bagi saya, pembangkang boleh bawa erti yang lebih besar, termasuk yang bukan ahli parlimen. Contohnya, kita ada banyak parti, banyak NGO, mereka bukan ahli parlimen. Kita ada parti berjasa, perkasa ke berjasa, yang we have pejuang yang gagal dapatkan kerusi dan sebagainya. Dan kemudian kita ada tokoh-tokoh negarawan, tokoh-tokoh lah, seperti tokoh negarawan Tun Mahathir dan sebagainya. So ini adalah keluarga besar pembangkang, sebahagian daripada persekitaran pembangkang. Okay. So mengapa dan juga anda, Laskar Cyber ke, penonton ke, pengikut ke, atau aktivis atau influencer dan sebagainya, semua ni adalah persekitaran pembangkang. Persekitaran pembangkang ni berpecah. Okay. So kalau kita ambil soalan yang mudah sebagai contoh, siapa harus jadi calon Perdana Menteri? Kalau kau baca komen dia pelbagai. Okey, mungkin 20 orang kata Dr. Sam, lepas tu seorang kata yang ni, yang tu, dia berpecah. Pendapat berpecah. Okey, dari sudut pendapat pun berpecah, dari sudut pendirian pun berpecah. Ya. Kemudian contohnya kita cerita parlimen bubar. Ada yang berfikiran matang, mereka dengar penjelasan saya, mereka tahu parlimen bubar ni Perikatan Nasional tak boleh jadi kerajaan. Mereka setuju. Ada yang kata nak bubar sangat, so beremosi pun ada, yang berfikiran waras pun ada. Dan kemudian contohnya bila kita kritik untuk membina, bukannya untuk membinasa. So contohnya kepimpinan perikatan perlu ubah. Ada yang setuju, tapi ada segelintir, mengapa kau serang ini, mengapa kau itu, berpecah ya. Dan kemudian dari sudut aktivis, dari sudut influencer, dia berkelompok dan berkelahi ya. Dan masing-masing ada kalau saya, pendapat saya lah, masing-masing ada agenda tersendiri. Agendanya berbeza-beza antara satu sama lain, fokusnya berbeza-beza antara satu sama lain.
Kemudian bahasa pertuturan, cara ditampilkan, semuanya kadang-kadang boleh menyebabkan implikasi negatif terhadap pembangkang sebagai contoh. Okey. Dan kemudian kita masuk ahli-ahli parlimen sendiri, kita tak rasa macam ada 74 ahli parlimen pembangkang. Kita tak rasa. So efektif, saya suka guna effective number of MPs, effective number MPs yang nampaknya boleh membawa suara rakyat dan sebagainya, seolah-olah ini pembangkang yang kecil. Dan kemudian fenomena suka serang. Kadang-kadang terserang pun, saya dah tunjukkan banyak contoh, dia sudah lari dari landasan dan tidak ada jalan penyelesaian yang diberikan, alternatif yang diberikan, tidak ada elemen kematangan dalam pembangkang yang boleh meyakinkan pengundi atas pagar maupun pengundi belah sana untuk kata, wow, pembangkang ini matang, mereka mungkin boleh jadi alternatif kepada kerajaan yang ada lah ni. So banyak masalah. So secara tak ada fokus, tak ada hala tuju yang jelas, tak ada bimbingan daripada pemimpin pembangkang kepada rakyat, penyokong mereka, kepada aktivis, kepada influencer untuk ke hala yang benar. Mungkin mereka sendiri tak tahu apa yang hala yang betul. So ini masalah-masalah pembangkang. Kalau awak lihat PH dalam banyak-banyak tahun ya, pemimpin-pemimpin mereka, PKR, DAP dan sebagainya, mereka ada satu hala tuju yang jelas, very obvious. Mereka ada pakar-pakar strategi ya, dan kita tahu pada PRU 14 didedahkan oleh mereka sendiri. Malah ada wakil dari US datang berucap dan mengaku mereka telah membantu. Malah ada kes-kes penyaluran dana, okey, daripada US dan sebagainya. So there is a very strong strategic involvement dari luar dan dalam untuk memacu mereka ke hala yang betul. Mereka bersekutu, mereka bersatu, mereka ada fokus. Contohnya fokus masa 1MDB, semuanya kau cerita satu 1MDB, kau cerita satu Najib 2.6 billion. Ya, sebenarnya angkanya bukan 2.6 billion secara tepat. Najib 2.6 billion. Cincin Rosmah, ini itu, very fokus. Negara akan bankrupt, walaupun ia penipuan, tapi negara akan bankrupt. Dia fokus benda tu. Semua orang jangan cerita benda lain. Fokus tumbang Barisan Nasional. Pemimpin Barisan Nasional kleptokrat. Hari ini mereka berdamping dengan kleptokrat yang kena dakwa dan kena siasat, semua belah pembangkang. Atau ramai lah, bukan semua lah, ramai belah pembangkang, tapi semua kleptokrat. Tapi they are focus. Bukan saya nak, ini bukan sesi nak cakap dia orang betul ke silap. Sesi saya nak tampilkan they are focus. Ya. Saya tak kira awak dari DAP, saya tak kira awak penyokong Anwar ke, awak penyokong Saifuddin ke, awak penyokong Lim Guan Eng ke, I don't care. Tapi semua orang fokus. Dan semua orang yang ada kemampuan untuk melakukan semua. Okey, korang semua tolong. Dia menulis sesuatu, kau tolong upkan. Jangan ada ego. Awak nak nama, awak naik, semua tolong menolong. Okey, if he can contribute, tolong. Ya. So itu persekitaran mereka. Ya. Lepas dah menang, lepas Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, ada fokus lagi. Hutang sebenar adalah mencecah 1 trilion. Dulu kita bukan kerajaan, kita tidak tahu. Dan mereka mainkan naratif itu, walhal that is not true. Sebelum ke selepas jadi kerajaan, mereka akan tahu. So satu naratif, fokus. PH untuk 20 tahun, satu Perdana Menteri. Orang tak akan terfikir orang lain. Rafizi ke, Azmin Ali ke, Saifuddin ke, siapa ke, is just one. Sampai hari ini fokus Anwar Perdana Menteri. Kalau kau tanya hari ini pembangkang siapa Perdana Menteri, semua nganga. Nak tanya tak ada kita boleh rasa ada persengketaan siapa nak jadi Perdana Menteri. Ya.
yang sebenarnya telah gagalkan satu usaha untuk cuba ubah kerajaan. Dan cuba ubah kerajaan dari sudut demokratik tak salah. Anwar sendiri cuba lakukannya untuk sekian lama dulu. So there is no focus. Kemudian kumpulan-kumpulan bergaduh. Kemudian mereka ada agenda sendiri sebab apa yang dibicarakan tidak realistik dari sudut boleh mencapai sesuatu berdasarkan hala tuju yang sepatutnya pembangkang, iaitu mencari sokongan pengundi atas pagar, sokongan orang Cina. Tak ada. Malah menakut-nakutkan orang Cina ni. Kalau saya baca and all that, saya tahu kalau saya seorang Cina, saya akan takut dengan kumpulan-kumpulan ini, kumpulan itu. Fokus silap. Mereka sedang berbicara dengan orang-orang yang dah sedia menyokong mereka. Pemimpin-pemimpin tidak membimbing, tidak memberi satu hala tuju yang jelas. Bila pemimpin bertutur, kalau pemimpin-pemimpin PAS, ada mereka bawa artikel-artikel yang ada unsur-unsur ekstrim, walhal benda tu tidak akan membuahkan sebarang hasil. Orang yang mendengar mereka dah sedia tahu semua benda tu, dan mereka tahu kalau PAS buka mulut memang benda ni dia cakap, dan benda tu menakut-nakutkan bukan Muslim, tapi mereka mengaku mahu sokongan bukan Muslim. So maknanya mereka memberi mesej kepada orang lain, bukan mereka ada kemantapan untuk dipertimbangkan sebagai alternatif kepada kerajaan, tetapi sebaliknya mereka keliru. Okay, they are confused people. Alright, dan Bersatu ada masalah dalaman. Ada tak satu inisiatif dari Bersatu untuk cuba memadam imej bahawa mereka ada masalah selepas berlaku pengkhianatan? Tak ada. Okey. Ada banyak pendakwaan. Ada tak satu task force untuk memperjelaskan dengan lebih lanjut apakah pendirian mereka berhubung pendakwaan itu? Tak ada. Dari pembangkang ada serangan bertubi-tubi. Kadang-kadang serangan itu sudah tersasar dari kebenaran. Contohnya kapal yang berlabuh di Pulau Pinang. Tapi saya tak nak masuk. Awak scroll ke bawah, cari. Saya pertahankan isu kapal berlabuh di Pulau Pinang. Itu adalah isu yang dipolitikkan. Okay. So macam-macam isu. So pembangkang, perjuangan dia gagal. Okay, gagal. Sehingga hari ini perbincangan berhubung belanjawan, ada watak-watak pembangkang yang hujah-hujah mereka agak bagus, seperti MP Putrajaya, Syed Saddiq, hujah-hujah mereka bagus, dan Hamzah Zainuddin. Awak tonton Hamzah Zainuddin bila membuat ucapan 90 minit berhubung belanjawan, that was good. Itu bagus. Ya, bagus. Tetapi selebihnya secara pembangkang ini tidak ada penyelesaian dalam penghujahan yang dicadangkan. So retorik is serang. Saya tahu dulu pembangkang, bila PH jadi pembangkang pun retoriknya lebih kurang sama. Tetapi mereka ada kelebihan lain seperti fokus dan sebagainya yang mengatasi retorik serang ini. So kalau awak ada kelemahan dari sudut fokus, awak boleh atasi dengan strategi baru, strategi yang menunjukkan anda lebih baik dari PH. Awak jenis yang matang, ya, gagal dilakukan. So macam saya katalah, penyelesaian ada di depan, tiang ada di depan. Ni gerabak nak pergi ke depan baru 10 meter sahaja. Masalah dengan pembangkang ialah ada 10 kuda tarik gerabak itu. 2 tarik ke kiri, 2 tarik ke kanan, 2 tarik ke depan, 2 tarik ke belakang, sampai ada 2 kuda terbang nak tarik ke atas pun ada. Ya. So mereka tak mampu bergerak. Aktivis, influencer berpecah, bergaduh sesama sendiri, dan pergaduhan ni sedang ditonton. Tidak ada kesatuan, tidak ada sikap kumpulan ni nak tolong kumpulan itu, kumpulan ni nak tolong kumpulan itu, dia bawa ni kita upkan, dia bawa itu. Tak ada. There is a lot of ego everywhere. Persekitaran secara am lah, secara am semua. A lot of ego problem, a lot of menunjukkan seolah-olah gambar kita saya dapat rasa seolah-olah masing-masing ada agenda nak upkan ke apa. So benda ni
saya jamin pembangkang menuju ke kegagalan. So ada orang mungkin rasa Reggie adalah pembawa berita buruk. Perjuangan kebenaran lazimnya kita kerap bawa berita buruk, okey, untuk cuba mengubah, ya. So itulah. Dan kalau kau perasan, saya sebenarnya memuji PH dari sudut kemantapan strategi, ya. You see, dalam hidup, kalau kamu nak maju ke hadapan, pertama sekali jangan seksa diri dengan harapan palsu. Harapan palsu ni lazimnya timbul atas ketaksuban. Okey. So awak perlu berdepan realiti. Okey, ini realitinya. Okey. So pembangkang tidak ada strategi. Strategi pembangkang adalah jenis zaman lama-lama di mana ianya percaturan cuba dapatkan cuba masuk persefahaman dengan kumpulan-kumpulan lain. Contohnya PAS masuk persefahaman dulu dengan Semangat 46. Kemudian PAS masuk persefahaman dengan DAP. Kemudian PAS masuk persefahaman dengan UMNO untuk tumbangkan kerajaan yang mandat rakyat. Kemudian PAS masuk persefahaman dengan Bersatu. Kalau sebelum PAS masuk persefahaman dengan Bersatu, Muhyiddin selalu kata PAS itu parti ajaran sesat. Kemudian esok PAS, kalau awak tengok track record PAS, dia apa yang Tengku saya penyokong PAS, tapi apa yang Tengku Razali kata juga betul. Untuk kuasa, kalau awak tengok track record untuk kuasa dan kedudukan, mereka sanggup bekerjasama, bertukar-tukar pasangan. Itu track record mereka, awak tak boleh nafikan. Itu track record mereka. Tapi saya bukan tolak semata-mata cara itu, sebab itu saya kata PAS ialah parti politik dulu, organisasi Islam kemudian. So itu saya tak tolak. Tetapi strategi jenis itu awak akan ditunggang, berisiko ditunggang. Awak kena ada strategi sendiri sebagai satu parti bagaimana nak tarik pengundi. Kalau awak dah tahu awak perlu pengundi atas pagar dan pengundi Cina, macam mana nak tarik? Itu PAS gagal segagal-gagalnya, dan begitu juga Bersatu. Kenaikan PAS dan Bersatu adalah atas kegagalan UMNO. Dan dari sudut sokongan Melayu, UMNO secara amnya gagal. Sebab at the end of the day, kita tak tahu, mungkin ada Melayu yang sudah mula kembali kepada UMNO. Kita tak tahu, kita kena tunggulah PRU. Okay? Tetapi secara amnya UMNO gagal. Kegagalan itu berdekad, ada hampir 2 dekad secara perlahan, kemudian dia cepat pada mula 2008. Ya. So itu adalah secara organik PAS dengan Bersatu dapat sokongan Melayu. Tetapi sekarang UMNO sudah pecahkan benteng di mahkota, ya. Sudah pecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi dia dengan pengundi tradisi DAP. So sekarang dia ada kelebihan. Selepas hampir 16 tahun, ada kemungkinan dia boleh menang kerusi-kerusi yang dia kalah majoriti tipis ke, menang majoriti tipis dulu ke, dia boleh menang kerusi-kerusi ini dengan sokongan tambahan daripada orang Cina. So this is reality. Mereka berstrategi, masing-masing cuba menstrategikan untuk parti mereka sendiri bagaimana nak tambah sokongan. Mereka boleh ubah naratif ikut kepentingan mereka, tanpa terlalu banyak menggadaikan prinsip. Tapi UMNO memang dah banyak gadaikan prinsip lah. Okay? So PAS dengan Bersatu gagal kat situ. Kemudian persekitaran dia gagal. Dan mereka semua duduk dalam dunia khayalan mereka sendiri. Mereka percaya, tak kiralah, especially kumpulan-kumpulan penyokong aktivis, strategi ni mereka sedang berjaya. Tengok, kami ada kumpulan banyak, kami ada 40,000 pengikut, 50,000 pengikut, 60,000 pengikut. Saya dah beritahu, there is a phenomena, awak kena kaji mendalam this social media dan juga persekitaran luar secara am. There is a philosophy there.
are you an influencer or are you an entertainer? Adakah awak influencer atau aktivis, atau adakah awak penghibur? Sebab jika awak penghibur, memang ramai yang pentaksub akan datang dan mereka suka dengar, contohnya awak mencarut ke, awak menghina ke, awak mengkritik ke. Tapi haluan salah tak apa, asalkan sedap telinga, mereka akan datang. Tapi awak ada kosong impak kepada pengundi atas pagar sebagai contoh, ataupun pihak lawan sebagai contoh. Ya, sebenarnya perikatan ni, persekitaran dia kena banyak belajar daripada Anwar, Zahid. Ya, mereka ni berjaya, kategori berjaya. Of course tak berjaya, ada banyak kegagalan dari sudut pentadbiran negara, tapi dari sudut strategi mereka berjaya. So, beranikan diri mendengar benda negatif yang ada asas. Jangan duduk dalam tempurung dan hanya percaya benda yang awak nak percaya semata-mata kerana ia menyedapkan hati anda, telinga anda. Satu hari nanti, bila awak terlalu mengharap sesuatu dan ianya tidak terjadi, awak boleh terjerumus dalam satu kemurungan yang boleh mengganggu gugat diri anda, kesihatan anda dan sebagainya. So you have to change. Okay. So perjuangan selalu orang Melayu Islam laungkan, perjuangan mesti demi kebenaran. Itu memang sepatutnya, saya selalu laungkan, ya. Tapi sedihnya, banyak yang saya lihat bukannya kebenaran, termasuk cara. Kita kata orang yang benar akan dapat akan menang, itu janji Allah dan sebagainya. Banyak ni saya baca, ya. Betul. Tapi mungkin bukan kamulah, sebab dah terpesong. Dari pertuturan pun dah terpesong. Kata-kata pun saya tak nak bagi contoh kata-kata apalah, dah terpesong. Okey. So mungkin ini sebenarnya ujian untuk pembangkang sedar, capai kesedaran. Bukannya ujian, bukan semata-mata ada orang dakwa ini untuk buka mata orang pergi lihat siapa PA. Sebenarnya mungkin bukan itu sahaja. Setiap yang berlaku perlu diambil sebagai peluang untuk mencerminkan diri sendiri. Itu gagal dilakukan. Gagal, ya. Okey. Kepimpinan perikatan, kalau awak, pendapat saya lah, mungkin orang tak setujulah, perlu ubah. Muhyiddin sampai hari ni tak ada tanda-tanda akan pergi, dan saya tak percaya sampai PRU 16 dia akan pergi. PAS tidak ada kemampuan untuk berdepan realiti dan faham benda-benda ni. So saya lihat akan gagal. Akan gagal pada PRU 16 dari sudut mahu jadi kerajaan selepas tu. Mungkin akan menang banyak kursi sebab sokongan orang Melayu, tapi dari segi sudut nak menang, nak jadi kerajaan, dia hanya perlu boleh bergantung kepada UMNO. Adakah UMNO akan kerjasama dengan kita? Itu sahaja dia boleh bergantung. Lebih dari itu tak ada, ya. So kalau tak ada perubahan, tak ada. And I don't want to waste my time dengan mengharap, ya. So sama ada 2 lebih, saya rasa bukan 2 lebih lah, saya rasa pagi, ya, pukul 8 pagi saya akan buat cadangan-cadangan belanjawan. Awak wajib tengok dan awak scroll ke bawah dan rujuk dulu penjelasan saya berhubung belanjawan 2025, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.